أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم امتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawlu amma ba'di. Kita mulakan sekali lagi mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT. Kita memasuki minggu baru yang bermula dengan 27 hari bulan 2 dan tidak lama lagi kita akan memasuki bulan ketiga, bulan Mac, ya. Bermakna masa berlalu begitu pantas, ya. Sedang masa yang berlalu tu memang tidak dapat kita pungut kembali. So bermakna setiap masa yang kita ada tu perlulah kita pastikan kita menggunakannya dengan sebaik mungkin, ya, terutamanya untuk menebus kembali kelemahan kita yang banyak tahun dulu tidak mengenal kalimah-kalimah Al-Quran dan memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, ya. Itu adalah satu kerugian yang besar, ya, kerana kita tidak menunaikan hak Allah, yang mana apabila Allah bercakap dengan kita, kita tidak memahaminya. Walaupun kita dah banyak baca Al-Quran, kita dah banyak khatam, banyak kali kita tadarus setiap bulan puasa, tetapi apa yang kita tadarus, kita kata kita tadarus, tapi sebenarnya kita tidaklah bertadarus, ya, kerana definisi tadarus tu ialah memahami, ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan kata selama ni bertadarus bulan Ramadan dengan cuba mengkhatamkan bacaan tu banyak kali, tapi sebenarnya dia bukannya lagi tahap bertadarus. Itu cuma tahap membaca tapi tanpa kefahaman. Itu perkara yang telah berlalu, ya. So kita kena perbaiki. Allah kata dalam surah Al-Qasas tu, wa ahsin kama ahsanu ilallahu ilaik, ya. Jadi Allah kata buatlah yang terbaik sebagaimana Allah telah membuat yang terbaik bagi kamu. Jadi Al-Quran kita dah banyak tahun. Kalau kita masih lagi di tahap lama, maknanya kita tidak menyahut, ya, tuntutan Allah kepada kita untuk memperbaiki Al-Quran kita daripada satu tahun ke satu tahun, ya. Sememangnya tujuan kita membaca adalah untuk kita fahami dan hayati. Fahami dan hayati, ya, bukan setakat menyebut, ya, kalimah dan membunyikan huruf-huruf di dalam kalimah, ya. Itu perlu, dia adalah prerequisite, tetapi yang lebih pentingnya ialah kita memahami dan menghayati di dalam kehidupan kita. Jadi itulah yang perlu kita lakukan sekarang. Kalau dulu banyak tahun kita tidak dapat melakukannya, so sekarang kita kena berazam, ya, untuk satu hari nanti apabila kita membaca ayat Quran tu, ayat apa dimasukkan ayat Quran ialah Quranan Arabiyan, ya, Quranan Arabiyan, itu yang dimasukkan ayat-ayat Quran, ya, untuk kita fahami, la'allakum ta'qilun. Bukannya kita baca terjemahan, ya. Terjemahan tu untuk permulaan saja boleh, ya, kita boleh, tetapi dia adalah transition, dipanggil transition stage. Dia tidak boleh berterusan bergantung kepada terjemahan, sebab terjemahan bukannya Quranan Arabiyan. Terjemahan adalah bahasa penterjemah. Dia bukannya bahasa Allah, ya. Yang kita nak faham tu ialah apa? Quranan Arabiyan yang kita lakukan sekarang, ya. Itulah tujuan yang kita mengadakan perkongsian, ya. Dan dalam kita mengadakan perkongsian ni sebenarnya kita sama-sama belajar, ya. Saya pun masih lagi, ya, belajar, tuan-tuan dan puan-puan,
Kerana setiap hari apabila kita mentadabur, kita mentafhum, ya, ataupun cuba memahami ayat-ayat Quran itu, kita akan dapati terlalu banyak ya ilmu-ilmu dia yang kita dapati daripada pembelajaran kita. Itulah dinamakan tadarus ya. Tadarus maknanya kita belajar mengenal, memahami sehingga kita boleh mentadaburkan. Ya, itu dinamakan tadarus. Kalau kita setakat kita baca tapi tak faham, belum lagi tadarus ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dulu difahami tadarus dalam bentuk itu, sebenarnya dia tidak tepat ya. Tadarus, tuan-tuan yang bertadarus itu maknanya sesama sendiri belajar dan mengajar di antara satu sama sendiri. Itulah dinamakan tadarus ya. Tadarus ni proses dia, pembacaannya tak perlu banyak. Ya, mungkin 1-2 ayat saja dalam masa kita bertadarus, tetapi setiap ayat tu kita akan kupaskan. Ya, kita akan belajar, kenalkan setiap kalimah. Ini dah nak sampai bulan Ramadan, maknanya kita kena buat satu pendekatan yang baru ya. Yang mana manfaat dan fadilat dia adalah lebih jauh daripada kalau kita setakat membaca dan cuba menghabiskan dan berkhatam ya Al-Quran. Ya, kalau kita tengok sahabat-sahabat dulu ya, mereka membaca sedikit tetapi mereka fahami dan mereka hayati sebelum mereka pergi kepada ayat-ayat yang seterusnya. Itulah cara-cara sahabat-sahabat ya Nabi kita mengajar kita macam mana sebenarnya kita membaca dan bertadarus ya Al-Quran. Okey, kita teruskan dengan perkongsian skrin sekali lagi, dan kita masih lagi dalam perkongsian ayat 21 36 ya, 21 36 besarkan sikit. 21 36 yang ini ayat dia ialah ahadzal ladzi yazkuru alihatakum wa hum bizikrir rahmani hum kafirun ya. Kita telah pun menulisnya dengan baik ya, memperbaiki penulisan secara dipanggil resam imla, penulisan cara lama ni dengan secara resam Osmani ya. Dan kita telah pun mengupaskan beberapa kalimah ya sehingga alihatakum ya. So kalau tuan-tuan lihat semula alihatakum, cuba kita dapatkan perkongsian kita yang terakhir di dalam screenshot ya. Cuba kita hari itu ialah 24 hari bulan, hari Jumaat. So dia di sinilah. Ya, kalau saya buka screenshot ni, yang ni 24/7/59 yang ni. Okey. Kalau kita besarkan, okey, ini screenshot ya, tuan-tuan lihat ni banyak apa? Banyak maklumat-maklumat yang di sekelilingnya yang tidak diperlukan. Tuan-tuan boleh cropkan dia. Dia panggilkan cropping ya. Saya tunjukkan macam mana tuan-tuan boleh cropkan. Pergi ke di sini ada gambar pen tu. Kalau kita letakkan cursor dekat pen tu, dia tulis edit image. Ini adalah image ya. Jadi kita boleh editkan dia. Ya, tekan di situ. So dia akan beri laluan untuk kita mengedit dia ya. Mengedit itu, mengedit ni bahasa apa ya? Ada mengedit bahasa Inggeris ya. Maknanya kita boleh mengubah suai lah ya. Mengubah suai, buangkan maklumat yang tidak perlu ya. Yang kita ambil yang perlu, itu dinamakan cropping. So kita pergi kat corner ni, tarik dia. Ya, tarik
kepada kotak itu saja. Yang di belah kiri bawah ni pun boleh tarik dia. Ya, kalau nak simpan semua kotak pun boleh. Ya, kalau nak tarik sini pun boleh juga. Kalau rasanya tak perlu, ya, kita boleh tarik dia. Itu cara cropping, ya. Cropping image dalam screenshot. Jadi kita bila dah buat perubahan tu, pastikan kita save dia sekali lagi. Tekan di sini, dia ada save, ya. Save. So tekan dengan saving. Jadi itu yang terbarulah, ya. Jadi dia kemas sikitlah. Tadi banyak sangat apa maklumat-maklumat yang tidak diperlukan. So sekarang ni kita fokus kepada alihatakum, ya. Jadi tuan-tuan, pertama sekali bila melihat alihatakum ni, kumpulkan maklumat-maklumat yang kita dapat daripada kalimah tu, ya. Kita kena belajar untuk mengumpulkan maklumat-maklumat yang ada pada kalimah-kalimah untuk tujuan kita mengenal kalimah, ya. Kita kena belajar dan buat latihan tu, ya. Buat latihan sendiri, ya. Dalam pagi ni of course lah tuan-tuan melihat berkongsi, tetapi bila tuan-tuan membaca Al-Quran sendiri, gunakan teknik yang sama, ya. Dapatkan maklumat-maklumat daripada pembentukan kalimah tu. Yang pertamanya kita nampak apa? Kita ada mad badal di sini, ya. So kalau ada mad badal tu bermakna apa? Bermakna dia adalah perubahan daripada dua hamzah qata' yang membentuk kalimah dalam bentuk jamak taksir, ya. Jamak taksir. Itu satu. Jadi kita boleh kumpulkan maklumatnya, ya. Kita kena belajar mengumpul. Saya letakkan dalam bentuk tag di sini, ya. Sekarang ni kita nak buat pengumpulan kalimah daripada alihatakum, ya. Satu, kita boleh lihat mad badal, ya. Mad badal hamzah qata' dengan alif ni bermakna dia adalah isim jamak taksir, ya. Isim jamak taksir itu maklumat, salah satu daripada maklumat yang kita boleh kumpulkan, ya, daripada tanda-tanda huruf-huruf yang digunakan di dalam kalimah tu, ya. So biasanya bila jamak taksir, ya, dia akan mengambil bentuk kalimah dari segi gender, dia muannas. Muannas. Ya, muannas. Jamak taksir yang biasanya mengambil gender, iaitu jenis dia, ya, sama ada muazzakar ataupun muannas, biasanya dia mengambil muannas. Jadi kalimah ni adalah alihata ni adalah muannas, ya. Apa lagi yang kita boleh kumpulkan maklumat di situ? Kita akan dapati huruf terakhir itu ta, ya, iaitu huruf ta. Huruf ta, dia bunyi sebenarnya ialah ta. Itu yang sebenarnya, ya. Okay. Dia yang di hujung tu huruf terakhir, ya. Kalau kita nak lebih kemas, huruf akhir lah. Huruf terakhir ta, ya. Berbaris fathah. Yang bila berbaris fathah tu, apakah maklumat yang kita dapat kumpulkan? Bermakna kalimah ni adalah, ya, objek. Yang kalimah ni adalah objek, ya. So kita boleh kalimah objek. Objek dalam bahasa Arabnya ialah
Dia kena 2 kali pula ni ya. Maf'ulun bih atau objek. So bila dia maf'ulun bih, dia mesti mengambil i'rab yang ber-i'rab ya, ber-i'rab 2 kali apostrofi mansub. Automatically bila dia objek ya, bila dia ditanda dengan baris terakhir dengan baris fathah tu, bermakna kalimah alihata ni adalah kalimah objek ya, iaitu maf'ulun bih, dan i'rabnya ialah mansub ya, mansub. Okay. Dan pada masa yang sama kita akan dapati alihatakum ni adalah digabungan 2 kalimah ya, gabungan 2 kalimah. Okay, kita masukkan maklumat nombor 3 ya. Terdapat pertalian idhafah ya. So bila ada 2 kalimah ni, sebenarnya alihatakum ni adalah idhafah ya. Idhafah, bila kita ada idhafah, kita boleh kembangkan dia. Jadi bermakna apa? Alihata ni, alihata, kalau kita nak gunakan kalimah Jawi, so kita kena pergi ke Lexilogos satu lagi ya. So kita buka satu lagi Lexilogos. Ni ke atas dan kita keluar pada sini. Sebab kita nak membuat penerangan dalam Jawi ya. So kita ambil yang ini, select dia dulu. Kita panjangkan ini supaya dia panjang sikit ya. Dia tidak catatan ni boleh dipanjangkan ya. Okey. Kita nak menulis kalimah alihata ni dalam Jawi, bukannya dalam Rumi ya. Kalau kita tak tukar Jawi, dia tukar ini, dia akan ditulis dalam Rumi. So kita pergi kepada Lexilogos yang baru ya, ambil tag yang baru dan tekan Arabic keyboard ni. So dia akan buka Lexilogos yang baru di mana kita boleh menaip kalimah yang baru. Kita kecilkan sikit. Kita nak menaik kalimah, yang ni kita tidak padamkan sebab kita nak buat catatan tadi ya. So kita alihata. Alihata tadi ialah hamzah qata baris atas dengan alif, kecilkan sikit pun tak apa. Alihata. Lam baris bawah. Mana baris bawah dia ialah di sini. Okay. Lihata. Ha baris atas. Kemudian ta tu sebenarnya apa ya? Ta tu adalah ta mabutah. Ya, bila dia bersambung dengan kum, dia ditukarkan kepada ta yang bersambung ya. Dia ta tu sebenarnya adalah ta mabutah ya, macam tu. Jadi bila kita nak menulis alihata di dalam alihatakum tu, kita kena tulis macam ni ya. Dia adalah ta mabutah. Yang tadi ingat, dia adalah muannas ya. Jadi kita nak boleh copy sajalah. Kopikan dia, tekan sini ya, dan bawa balik kepada Lexilogos yang kita kongsikan tadi.
Dia bukan Lexilogos, dia dekat image ya. Kita dah copy bawa dekat image tadi. Kita nak masukkan di sini. Masukkan sini, kita pergi select. So kita letakkan di dalam ni ya. Kita boleh bracketkan dulu. Masukkan jawi alihata tu di dalam bracket tu dan paste dia Ctrl V. Tu dia alihata. Okay. Kita nak menerangkan alihata tu adalah apa? Adalah mudhaf. Ya, mudhaf. Okey. Dan bila ada mudhaf, dia mesti ada mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dia apa? Kum ni, ya. Kalimah yang kedua ni yang tuan-tuan lihat ni iaitu ya alihata ni adalah mudhaf dan kum ni adalah mudhafun ilaih. Itulah pembentukan idhafah. Yang tu kita nak buat catatan di sini ya. Okey. So kita tambah sini kalimah sebab kum adalah kalimah ya. So kalimah kalau nak terang dengan detail pun boleh, isim dhamir antum ya, isim dhamir ataupun isim dhamir kum pun boleh lah ya. Sebab nanti kita confuse pula kum dengan antum. So isim dhamir kum tu adalah kalau kita masukkan dalam bracket tu kum dan pergi semula kepada Lexilogos tadi untuk menaip kalimah kum ya. Kum kecilkan dia dulu. Lepas tu ambil kum ialah kaf baris hadapan dengan mim yang sukun. Itulah kalimah kum tadi. Kita copy dia semula di sini dan pergi kepada image yang kita nak kongsikan balik tadi. Masukkan ke dalam bracket tu. Ya, masuk ke dalam bracket di sini ya. So kita select dah sudah. Select ni dulu dan masukkan dalam bracket ni kalimah kum. Ctrl V. Ya. Sebab kalimah tu dalam jawi jadi kita masukkan dalam jawi ya. So kalimah kum adalah sambung ayat tu adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ya, ilaih. Itu dia. Bila mudhafun ilaih, dia mempunyai i'rab yang dengan i'rab yang majrur. Ya, tu cara nak nak menerangkan alihatakum ataupun nak mengumpulkan maklumat-maklumat yang ada di dalam alihatakum ya. So kita tandakan dengan arrow. Kita ambil arrow, tukarkan warna hijau ya untuk menjelaskan sekarang tentang kalimah alihatakum. Dan kalau kita nak kotakkan dia, kita boleh kotakkan dalam kotak hijau. Itu ya untuk menjelaskan penerangan kepada alihatakum dengan mengeluarkan maklumatnya ya. Cuba kita besarkan sikit kotak di penerangan di bawah ni kalau kita supaya ayat terakhir tu dia masuk ke dalam kotak ya di bawah tu. Tengok boleh tidak? So kita ambil select balik kotak ni tadi, tarik dia sikit ya, panjangkan dia sikit kalau dia boleh okey. Tu. Jadi dia kemas sikit ayat terakhir tu masuk dalam kotak putih tu ya. Kalau tidak tadi dia turun ke bawah tu tak berapa nampak. Ya, ataupun satu caranya kita gunakan lower case, mungkin tulisan dia lebih kecil ya, bergantung kepada keadaan.
Okey, itu beberapa maklumat yang kita boleh ambil daripada melihat melihat alihatakum ni. Ya. Pertamanya kita kata bentuk alihata ni dengan adanya hamzah qata' berberatas diikuti dengan alif dalam bentuk mad badal tu salah satu daripada mad badal, kes mad badal adalah kerana terbabit dengan pembentukan kalimah dalam bentuk jamak taksir. Ya, jamak taksir. Dan biasanya jamak taksir dia akan mengambil bentuk muannas, sebab itulah dia diakhiri dengan ta ni. Ta ni sebenarnya ta marbutah, ya. Kalau kita nak kemaskan lagi maklumat ni, kita boleh masukkan lagi dalam tu, iaitu kita tambah lagi dengan ni, dengan kenapa kita kata dia muannas, kerana kalimah tu mempunyai ataupun dengan ta marbutah. Ya, ta marbutah itulah tanda muannas dia. Ta ni sebenarnya ta marbutah. Kalau tak ada kum, kita akan lihat ta ni adalah ta marbutah, ya. Tetapi sebab dia dilekatkan sekali ataupun disambung sekali dengan kum, jadi ta marbutah tu ditulis dalam bentuk ta yang bersambung, ya. Tapi dia sebenarnya adalah kalimah yang mempunyai gender muannas. Kemudian maklumat yang kedua kita lihat ialah terdapat huruf ta marbutah tadi yang berbaris fathah, ya. So bila berbaris fathah tu dia memberi maklumat kepada kita, ya, iaitu apa? Alihata ni adalah objek, ya, objek bermakna dia adalah objek, ataupun bahasa Arabnya dipanggil maf'ulun bih, ya. So bila maf'ulun bih dia mempunyai i'rab, ya. Mungkin yang pertama ni tak payah apostrofi lah, cukup satu. Ber-i'rab mansub, ya. Bila baris atas fathah menunjukkan alihata ni mempunyai i'rab yang mansub. Okey, itu maklumat yang kedua. Dan maklumat yang ketiga, alihata ni bergabung dengan kum, dia sudah membina satu pertalian yang kita panggilkan idhafah, ya, idhafah. So bila ada idhafah mesti ada mudhaf dan mudhafun ilaih. So yang manakah mudhaf dia? Ialah yang inilah, alihata. Jadi kalimah alihata adalah mudhaf. Kemudian kalimah kum, kalimah yang kedua tu adalah mudhafun ilaih, ya. Bila mudhafun ilaih dia mesti i'rab yang majrur. Alihata tadi kita sudah bincangkan i'rab dia apa? I'rab dia adalah mansub, ya, di atas nombor 2 tu. Ya, kalimah alihata tu adalah mansub dan kalimah kum adalah majrur kerana dia kalimah mudhafun ilaih, ya. Itu cara kita nak mengeluarkan maklumat-maklumat daripada kalimah di dalam ayat-ayat Al-Quran supaya kita mengenalnya, ya. InsyaAllah kita turunkan sikit. Okey. Dan kalau itu kita boleh simpan dia semula sebagai screenshot image yang kedua daripada yang sebelum ni, ya, yang mana kita tambahkan lagi maklumat dia dengan 3 maklumat yang kita keluarkan daripada kalimah alihatakum, ya. Prof, ya Prof. Ya. Kalau terjemahan dia tu yang Pak Badar tu apa maksud dia nak masukkan dalam satu ayat tu? Alihatakum tu Tuhan-Tuhan kamu. Tuhan-Tuhan kamu. Sebab alihatan tu plural, ya, jamak ni. Jadi makna alihatan dari mufradnya ilahun, ya. Itu Tuhan.
tetapi dia sudah membentuk jamak taksir alihatun, ya, dan menjadi mansub alihatan. Kemudian dia berperanan sebagai mudhaf, tanwin tu digugurkan, jadilah alihata, bermaknanya Tuhan-Tuhan. Kan kalau kata dah tak ada hamzah mak badal tu, dia alif tu dia ada alif yang berkepala tu. Lepas Ya, tu dia tambah, maksudnya ada dua hamzah kotak kat situ, jadinya dia ada efek ke hamzah kotak yang depan sekali yang jadikan dia mak badal tu. Kalau tak ada tu dalam word tu. dia kenapa ada dua hamzah kotak tu? Sebab dia nak membentuk ni lah jamak taksir ni. Memang jamak taksir tu. Sebab jamak taksir ni dia tak ada apa bentuk acuan kan. Maksudnya Ada, dia ada acuan tak itu? Dia acuan dia ya, dia menggunakan hamzah kotak. Kemudian dia sukunkan huruf yang pertama dalam mufrad tu. Oh, memang ada acuan. Dia ada apa jamak taksir ni ada acuan dia, ya. So kalau kita nak tengok acuan, kita pergi ke sini, daripada ilahun lam baris atas ikuti dengan alif kecil, ha yang dhammatain, ni dia punya mufrad, ya. So kalau nak membentuk jamak taksir dia menggunakan hamzah qata yang berkaki alif tu, baris atas. Lepas tu hamzah yang kedua ni disukunkan. Kan. Disukunkan, jadi dia disukun dah. Jadilah macam tu. Li, sebab dia gunakan ta mabutah, jadi ha ni kena tukar pada fathah. Ya, jadi li, ya, kalau dia muzakkar dia alihun. Macam tu, ya. Alihun. Tetapi jamak taksir dia mengambil bentuk muannas, dia tukarkan hun kepada hatun. Tak semua kan jamak taksir mengambil Tak semua, ya, betul. Kadang-kadang ada juga dia bukan dia tak ada ta mabutah tapi dia tetap muannas. Ada juga. itulah. Ya, itulah apa hebatnya bahasa Arab ni, ya. Dia word yang saya gunakan ialah dia very versatile, ya. Kita banyak dia punya rancaknya dia, orang kata. Jadi kita kena pandailah, orang kata, ya. Melihat Ni mana kita nak tahu ni dia bentuk macam ni ke setiap perkataan tu lain-lain bentuknya. Ni macam kes ni. Lihat. Ya, mungkin, ya. So ya, mungkin dalam kalimah lain mungkin sedikit berbezalah. Dalam ni kita daripada senarai-senarai tu kita dah tahu lah itulah jamak dia. Ilahun, ya, yang ni sepatutnya dia tak boleh tak boleh atas, kita panjangkan sikit. Baru taruh alif kecil tu. Ilahun. So bila nak menjamakkannya dia ambil acuan agak jadi li hatun. Letakkan baris atas. Kemudian masukkan ta mabutah tadi dengan dhammatain, ya, sebab default kalimah isim mestilah marfu', ya, yang nakirah. Itulah alihatun tu berlaku. Ya, so tetapi Arab dia tak suka guna macam ni, ya. So ditukarkan kepada mad badal. Terbalik ni, ya. So yang ni saja ditukarkan kepada mad badal, ya. Jadi kita kopikan ni, bawa ke depan ni, tukarkan yang ini tadi, dua hamzah qata tu kepada mad badal, iaitu hamzah yang baris atas diikuti dengan alif. Jadilah alihatun. Saya kan confuse juga, ada satu lagi hamzah yang menjadi hamzah yang jadi soalan tu. Itu dia macam mana nak kenal beza dengan yang ni?
Itu dia hamzah yang soalan tu biasanya kalau dia berbentuk soalan, dia boleh jadi bentuk soalan juga ya. Bentuk soalan dia. Sebagai contoh katakanlah nak bertanya adakah Tuhan? Ya. Boleh. So kita nak bentuk soalan tu dia tidak disukunkan. Tak sukun. Dia sebagai contoh macam nilah. Dia jadi ni nak jadikan soalan, letaklah hamzah qata' yang berkaki alif tu sebelumnya. Letak sebelumnya jadi ilahun. Itu jadilah kalimah ilahun. Itu jadi hamzah istifham pula. Istifham. So ilahun dia tak badalkan ya. Ini badal biasanya hamzah qata' yang diikuti hamzah yang sukun sebab dibaca dua harakat tu. Tu dua harakat. Sebab tu dia badalkan menjadi mad badal. Tetapi di sini kita tak badalkan kenapa? Memang kita kena sebut dia sebiji-sebiji dalam satu harakat. Ilahun dalam bentuk soalan. Adakah Tuhan? So sini kita tidak badalkan ya. Itulah jamak taksir ni sebab dalam template tu kan dia tak ada jamak taksir kan. Jadinya betul, template tu dia default semua mufrad ya. Default semua mufrad. Dia macam nak tahu bentuk-bentuk pattern yang jamak taksir ni macam mana Prof? Ada pembelajaran ke? macam Prof boleh tahu macam ni bentuk ni kena. Dalam kelas intensif bahagian ismun ada? Ya. Ismun dia ada bahagian jamak kan ya. Sebab tu kita ada jamak salim, ada jamak taksir. Salim tu yang biasa kita pakai tu. Yang jamak taksir tu kita ada ada acuan-acuan dia. Ada acuan. Saya tulis lah tu. Okey. Nanti dalam kelas kelas ibu tu pun dalam glossary tu pun ada juga nanti kita akan kongsikan. Apakah acuan-acuan jamak taksir. Okey. Terima kasih Prof. Okey, sama. Okey, so kita kembali kepada image tadi di sini. Itu ya. Untuk perkongsian kita hari ini. Okey, kita naikkan sikit sebelum kita simpan dia. Select, tolak dia sikit ke atas. Bagi dia kemas sikit dalam kotak tu. Ya, dan kita boleh simpankan dia print screen macam biasa. Kalau kita nak kongsikan waktu yang lain, kita boleh kongsikan semula sebelum kita menyambung ayat selepasnya wahum bizikri rahman hum kafirun ya. So ini satu perenggan dan disambung dengan perenggan kedua. So besok kita akan mengenal wahum ni apa dia. Wa tu waw apa agaknya. Ya. Wahum tu walaupun makna dia dan, tapi sebenarnya dia membawa impact kepada lebih kurang makna dia sedangkan. Macam tu ya. Sedangkan waw ni kita panggilkan waw khaliyah. Waw khaliyah. Kalau kita tak faham, kita nak guna terangkan sebagai waw istinafiah pun tak mengapalah. Ya, kalau kita, tapi yang lebih tepatnya kita dalam konteks ayat tu dia dipanggilkan waw khaliyah ya. InsyaAllah kita akan sambung besok perkongsian kita untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.